Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Afizi Azaman. Pagi ini kita nak membicarakan mengenai satu kementerian yang sangat krusial, penting sangat, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sangat penting, krusial, lebih-lebih lagi peranan KPWKM ini lebih terselah ketika kita berhadapan dengan pandemik. Dan banyak sebenarnya, sebelum ini kita dah pernah temu bual Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkenaan dengan KPI yang ditetapkan oleh beliau dan juga kementerian terhadap kementerian beliau. Banyak sebenarnya, dan antara KPI yang diberikan keutamaan adalah untuk OKU. Kerana kita bermaklum sebelum ini pun kita ada menyambut Hari OKU sedunia yang turut diraikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Mungkin tak ramai yang tahu, tapi sebenarnya OKU ni di bawah seliaan KPWKM, Hafizi. Ya, betul tu. Dan bagaimana sebenarnya kita mahu memperkasakan golongan OKU ini sehinggalah daripada kecil sampailah mereka besar dan mereka boleh berdikari sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Dan bagaimana sebenarnya kita mahu memastikan bahawa mereka juga tidak ketinggalan dengan segala arus pendidikan, pemodenan, dan mereka ini tidak terkecuali daripada dasar-dasar yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan untuk itu kami bawakan kepada anda secara eksklusif di studio Astro Awani dalam program Awani Pagi hari ini, Datuk Seri Rina Harun, Menteri KPWKM. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Datuk. Waalaikumsalam, Hafizi dan Hakim. Ya. Datuk, pertama sekali kita nak berikan sebagai pembuka bicara 15 November lepas, detik di mana semua kementerian, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tetapkan KPI 100 hari kena capai. Dan bagaimana Datuk melihat perkara ini dan bagaimana sebenarnya boleh kongsikan bagaimana pencapaian KWKM setakat ini? Alhamdulillah, ya, apabila ditetapkan KPI ini yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, biasanya ditetapkan minimum 3, tapi sebenarnya pada mula asalnya saya ada 6 KPI. Jadi dah tinggal 5 kerana satu tu kita Yang Amat Berhormat sendiri berminat untuk mewujudkan Yayasan Keluarga Malaysia sekarang di bawah Yang Amat Berhormat sendiri. Jadi 5 KPI itu dia bukan sekadar hanya KPI kerana kita nak mencapai KPI dalam tempoh 100 hari, tapi ini yang telah pun dirancang oleh pihak kementerian yang merupakan akan memberi manfaat kepada rakyat. Jadi 5 KPI itu merangkumi kesejahteraan sosial, ya, termasuklah daripada pendaftaran OKU untuk program untuk wanita bangkit, ya, dan juga untuk membantu keluarga dan juga pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga. Jadi kita berikan toll free helpline Family Care at LPPKN. Ya, dalam masa yang sama kita wujudkan juga pusat sokongan sosial setempat yang bukan sahaja ada di premis tapi juga yang bergerak, yang turun ke bawah berjumpa dengan rakyat. Ya, tempat-tempat ini menunjukkan proaktif dan inisiatif yang dibuat oleh kementerian untuk terus menyantuni rakyat yang memerlukan, terutama dalam kita proses pengalihan daripada pandemik kepada endemik ini, insya-Allah. Datuk Seri, salah satu KPI yang saya ingat ditetapkan oleh Perdana Menteri adalah prestasi dan juga persepsi awam. Ya. Yang ketiga tu, persepsi awam. Jadi macam mana Datuk Seri nak KPI tu, metriknya bagaimana tu persepsi awam tu? Sebab ya, dalam banyak-banyak program yang dibuat ni, macam mana Datuk Seri program melihat keberkesanannya, efektifnya dan menyelia pelaksanaan program itu. Ya. Sebab dia termasuk dalam yang ketiga tu, persepsi awam. Betul. So jadi itu yang kita sebutkan tadi, sebelum ini kita bila buat kerja tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Sekarang ni semua kita kena maklumkan, kita kena bagi tahu, ya. Ini yang juga merupakan satu cabaran kerana kita kena setiap perkara yang kita laksanakan. Saya kira dalam tempoh tak sampai 2 tahun, ya, saya memimpin kementerian ini, ya, walaupun ada pelbagai dugaan dan cabaran dengan COVID, dengan ketidakkestabilan politik juga, tapi dah banyak pencapaian-pencapaian yang telah pun dicapai yang perlu diwar-warkan. Jadi di kementerian ini, kerana itu kita juga perlu untuk bersama dengan media. Media mempunyai peranan yang sangat penting. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Astro Awani dan juga rakan-rakan media kerana terus memberi sokongan kepada kami, ya, dalam mewaruakan inisiatif. Kerana inisiatif yang dilaksanakan ini dia bukan sekadar hanya pengumuman. Dia bukan hanya sekadar kita dengar ucapan, tetapi pelaksanaan. Dan bila pelaksanaan ini juga ia turut dirasai dan perlu untuk sampai ke peringkat mereka yang memerlukan. Datuk Seri, saya ingin bertanyakan soalan ni. Soalan ni klise sikitlah, tapi saya rasa semua orang nak tahu apabila ditetapkan KPI tu, pertama sekali yang datang apa cabaran-cabaran untuk penuhi KPI itu pada pandangan secara peribadi Datuk Seri rasa ada tertekan ke untuk penuhi KPI sebab ini adalah tanggungjawab besar? Ya.
bila disebut kita semua menteri kena ada KPI-nya, dan saya pun ketika itu sudah merancang apakah yang sebenarnya, saya bukan hanya fikirkan KPI kerana untuk memenuhi kehendak yang amat berhormat Perdana Menteri sebagai bos saya lah kan. Tapi saya fikirkan apakah program yang boleh saya laksanakan dalam tempoh 100 hari ini yang akan memberi impak kepada rakyat. Ya, sebab itu dalam fikiran saya ketika itu kita fikir pasal wanita bangkit, kita fikir kerana dalam suasana hampir dekat 2 tahun berhadapan dengan COVID, mereka ni bukan sahaja memerlukan dari segi ekonomi pendapatan, tapi dari segi emosi ni. Tertekan 2 tahun, tak bekerja, duduk di rumah, masalah lain yang terselubung ni tak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Now we have to move forward. Bagaimana saya dapat membantu mereka? Bagaimana saya nak supaya dalam tempoh 100 hari ni is a quick win yang akhirnya dapat merubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Sebab itu kita buat My Daftar OKU, kerana kita tahu ramai OKU yang masih lagi belum mendaftar dengan JKM. Bukannya kita kata, tak payah daftar lagi sikit, orang saya jaga lagi senang. Kalau ikutkan. Betul. Tapi kita tak nak ada yang tertinggal. Atas versi satu keluarga Malaysia, kita nak supaya bila mereka daftar, mereka akan dapat 32 faedah untuk sebagai pemegang kad OKU ini. Orang tak tahu kot. Ya, jadi ini yang perlu diwar-warkan. Ini yang saya nak mohon kan daripada pihak media. Maksudnya kadang-kadang saya fahamlah, kadang kecaman-kecaman tu ada. Tetapi benda yang baik itu harus diwar-warkan. Benda yang baik itu harus kita sebarluaskan demi untuk, bukan untuk diri kita tapi untuk mereka. Kita tak tahu ramai yang di luar sana. Jadi sebab itu saya di kementerian ini mempraktiskan whole of society, government bekerjasama dengan semua pihak mengalu-alukan supaya kita dapat menyebarluaskan tentang benefit ini. Dan sekarang ni kalau ikutkan progres pendaftaran My Daftar OKU itu macam mana tu Sri? Sekarang ini kita buat My Daftar OKU ni sebenarnya kita nak memudahkan. Pertama, kita nak mudahkan Kalau dulu mereka kena isi borang secara manual, bawa borang pergi ke pejabat kebajikan masyarakat daerah. Jadi lepas tu dia kena bawa lagi borang yang sama, pergi pula ke pakar-pakar perubatan untuk mengesahkan dari segi OKU yang mereka hadapi. Banyak langkah lah tu. Banyak langkah. Sudah ada 7 kategori. Sekarang ini dia boleh buat secara online. Saya tak perlu pergi kan, kita nak memudahkan. Soalan pun kita dah cuba permudahkan lagi. Kita dah pendekkan proses pendaftaran dulu. Saya ingat lagi dulu memula dengan sebulan, lepas tu 14 hari. Sekarang complete dia boleh dapat kad OKU secara digital dalam tempoh 24 jam. So bila dia digital tak perlu, mungkin ada yang perlukan tapi dia boleh simpan dalam handphone. Dan boleh menunjukkan. So ni kita hasratnya kita nak memudahkan. Hasratnya kita kadang-kadang kita tak tahu mereka mempunyai kesulitan kadang nak pergi, nak balik dan sebagainya. Kita cuba untuk memudahkan pendaftaran mereka dan mengurangkan kerenah birokrasi. Mengurangkan kerenah birokrasi. Ini siapa yang kita laksanakan. Dan dia bukan sekadar lepas dah daftar suat. Nak daftar ramai-ramai ni nak buat apa? Sekadar nak cakap dah capai KPI. Tidak. Bila kita capai ni, pertama mereka ada 3, bila dengan kad pemegang OKU, dia ada 32 faedah yang dia dapat dengan memegang kad OKU. Yang seterusnya sudah pasti dengan ada pendaftaran kad OKU ni mudah untuk kementerian untuk membuat perancangan strategik yang seterusnya. Kita bila kita nak buat perancangan, kita perlukan data. Jadi data ini dari segi kategori, jadi supaya program yang kita buat itu benar-benar mempunyai manfaat kepada mereka. Kita ada 7 kategori OKU. Jadi daripada data yang kita dapat, sebenarnya OKU ni ramai daripada golongan yang mana satu. Sebagai contoh kan. So dalam masa yang sama, kita juga nakkan supaya bila pendaftaran OKU ni, mungkin ada OKU yang tidak boleh nak mendaftar sendiri, perlunya rasa tanggungjawab, kasih sayang daripada kalangan ahli keluarga sendiri. Kadang-kadang mereka ni dia bukan daripada golongan, kadang-kadang kita ni sebenarnya kita rasa kita ni normal tapi kita pun sebenarnya OKU. Sebab bila kita OKU jiwa mungkin. Check balik game. OKU jiwa. Kita rasa hasad dengki, kita tak nak daftarkan. Jangan main-main. Jadi bila kita membantu mereka ini kan kita dapat membantu dan perasaan kasih sayang kepada yang lain, bantu membantu.
Dan Datuk Seri, kita juga ingin tahu, tadi Datuk Seri kata daftar saja kad OKU tu dapat pendaftarannya ada 32 benefit. Dan ingat 32 memang susah sikit lah. Mungkin Datuk Seri boleh bagi yang dia utama. ada 50% daripada penggunaan pengangkutan awam dan sebagainya, kan. So dia ada lalu lahas, dia ada tempat yang dari segi mereka nak daftar untuk pengurangan SSM sekarang ni, kalau mereka nak daftar sebagai buat kad perniagaan pun dikecualikan pendaftarannya. So ada banyak yang kita berikan kepada mereka supaya dia rasakan sebenarnya kerajaan begitu prihatin kepada mereka. Dan 32 benefit ni dia tak statik, kan. Kita akan tengok dari masa ke semasa. Kalau kita rasa ini lagi perlu, dan kita akan tambah baik lagi dari segi benefit tu. Dia bukan satu yang statik, sangat fleksibel untuk mengikut keadaan. Kita akan tengok keadaan. Kita rasa itu masih sentiasa terbuka untuk menambah baik perkhidmatan kita. Dan dalam masa yang sama, saya lihat dalam keadaan sekarang ini, apa yang diperlukan bukan sekadar kita bagi bantuan makan makanan, tapi kita juga bantu dari segi mereka ini supaya untuk berdikari dan sebagainya. Walaupun alhamdulillah tahun 2021 ini kita dah foresee dah, bila kita tengok tahun 2020 ni pandemik, semua bantuan untuk OKU ni kita naikkan. Elon pekerja OKU daripada 400 naik ke 450, OKU yang tak bekerja 250 ke 300, OKU yang terlantar pun naikkan daripada 350 ke 500 ringgit. Dan bukan itu sahaja, kita ada dekat lebih 500 pusat pemulihan dalam komuniti daripada anak-anak OKU ni. Penyelia dan petugas tu pun kita naikkan. Gaji mereka, elong mereka ni dah tak naik selama 20 tahun. Ni saya nak kena beritahu juga. Penyelia di PDK tu 20 tahun. Last naik kenaikan tahun 2002. Mereka kan dah hampir dekat 20 tahun ke? Sudah sampai masanya kita menghargai bukan saja OKU itu, tapi kepada mereka yang menjaga OKU itu sendiri. Itu kita dah naikkan yang penyelia dia daripada 1,200 ke 1,500, dan yang petugasnya daripada 800 ke 1,200. At least gaji minimum kepada mereka yang dah tak naik selama 20 tahun. Jadi kita menghargai mereka ini. Datuk Seri, sebut pasal kerja ni juga, kita tahu sambutan hari OKU baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan ada 4 kementerian dia telah berjaya capai status 1% OKU dalam kementerian tersebut. Ada 4 kementerian sebenarnya, saya pun tak ingat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Perpaduan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan juga Kementerian Pertahanan. Itu baru 4. Tahniah kita ucapkan 4 dah tercapai. The lead by KPWKM. Tapi macam mana in the future, Datuk Seri, nak capai lagi? Adakah kota 1% tu pun terhad hanya di 1%? Sebab kita mungkin macam Datuk Seri sebut tadi awal-awal, kita tak boleh nak buat perancangan plan yang ke masa panjang kalau tak ada data. Tapi andai kata data tu dah lengkap, semua dah didaftarkan, adakah 1% ini boleh berubah jadi 3, 5 atau mungkin 10%? Yang pertama, daripada 4, kita nak semua kementerian ada 1%. Alhamdulillah, dalam majlis sambutan Hari OKU sedunia di peringkat kebangsaan baru-baru ini 3 Disember yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, tema kita hari ini kepimpinan dan penyertaan OKU menuju ke arah endemik COVID-19. Jadi nak menarah COVID-19 ini dari segi mereka perlukan peluang pekerjaan. Itu penting, kan? Jadi dalam ucapan perasmian Yang Amat Berhormat telah sebutkan dia letakkan KPI setiap kementerian kena ada 1%. Alhamdulillah. Ni Perdana Menteri sendiri dah sebut. Jadi ni usaha-usaha kita supaya golongan OK ini diberi peluang seluas-luasnya untuk mendapat peluang pekerjaan. Selain daripada itu juga, kita dalam bajet 2022 baru-baru ni diumumkan akan ada 600,000 orang pengambilan yang akan diambil di bawah kerajaan dan juga IC, di mana 1% daripada situ adalah daripada golongan OKU. So 600,000 1% daripada golongan OKU. Jadi saya kira ini juga dapat membantu mereka, memberikan peluang, dan ia tidak hanya setakat di pihak kerajaan. Kita nak alu-alukan juga dari segi penyertaan dan juga komitmen daripada syarikat-syarikat swasta supaya turut mengambil pekerja-pekerja daripada golongan OKU ini. Saya kira mereka juga boleh menjalankan
tugas dan tanggungjawab dengan baik dan mereka diberikan pekerjaan yang bersesuaian. Alhamdulillah kementerian terus memberikan sokongan. Kita ada buat penghargaan kepada syarikat-syarikat swasta yang mempunyai 1% adalah daripada golongan OKU. Seperti kalau saya sebutkan a few Uniqlo, Mydin, Aeon, McDonald yang merupakan antara syarikat-syarikat yang menggajikan golongan OKU. So this is the thing that tanggungjawab kita semua. Ini yang kita perlu pertingkatkan. Datuk Sri, selain daripada inisiatif-inisiatif kepada pihak swasta Datuk Sri sebutkan, adakah kerajaan juga merancang untuk mempermudahkan, sebab kita sendiri kita tidak boleh orang kata in denial lah. Kadang-kadang apabila kita bercakap bekerja dengan OKU ni ada stigmanya dalam masyarakat. Itu satu perkara yang sangat sukar, itu juga cabaran di Kementerian Datuk Seri. Tapi bagaimana usaha itu dapat dilancarkan, dan pengambilan 1% di sektor swasta sekurang-kurangnya ini dapat dilancarkan, mungkin dari sudut pengurangan cukai ataupun mungkin bantuan dari segi latihan dan sebagainya, untuk memudahkan OKU ini mudah diserap ke dalam ruang ataupun tenaga kerja di sektor swasta. Kita ada juga menyediakan latihan-latihan ILC Pusat Independen kepada OKU ini supaya mereka boleh berdikari. Yang itu kita train mereka dan dia juga mempunyai bajet untuk tahun hadapan. Yang keduanya, kita juga menyediakan job coach. Job coach ini sama ada katalah syarikat swasta, dia nak mengambil golongan OKU. Jadi kita akan latih juga yang job coach ini supaya dia menjadi penghubung. Dia duduk di syarikat tersebut supaya dia menjadi penghubung antara OKU dan juga warga kerja yang lain. Maknanya mereka perlu dimaklumkan ada pekerja OKU, cara apa yang boleh dibuat dan sebagainya untuk membantu mereka ini supaya lebih berdikari. Jadi dia kesedaran ini bukan hanya kita kata OKU yang nak bekerja saja, tetapi kita terima ke tidak? Kita jangan cakap, kita tulis, kalau kita nak cakap, kita terimalah, itulah, kita nak menulis senang. Tapi realitinya kita betul-betul tak menghargai mereka, kita betul-betul tak ingin membantu mereka. Kita bayangkan sekiranya mereka ini merupakan salah seorang daripada ahli keluarga kita. Sudah kita nak buat yang terbaik. Jadi ini job coach ini juga kita sediakan juga untuk syarikat-syarikat ini, yang kita train mereka ni dari segi kemudahan, dari segi latihan. Itu pun kita adakan. Dan kita juga ada pusat latihan untuk golongan OKU ini juga sebagai persediaan mereka nak masuk ke alam pekerjaan. Datuk Sri, daripada semua inisiatif ini kita nampak ia sangat baik melibatkan penglibatan pihak swasta, ahli keluarga terdekat mereka yang terkesan juga, tetapi bagaimana pula untuk orang awam? Contohnya ini situasi yang kita semua saya pernah berdepan, tak tahu Hafizi, apabila saya order memesan makanan melalui perkhidmatan e-hailing, Grab ataupun Foodpanda, dia akan maklumkan pemandu adalah OKU Pekak. Contoh di situ. Tapi saya tak tahu nak communicate dengan mereka. Kalau kita ni manusia normal, kita terima kasih. Kita bagi tips kan. Tapi nak berkomunikasi, maksudnya simple sign language tu pun saya tak pasti. Itu contohlah, jangan ikut saya jangan ikut saya kan. Tapi ini bagaimana kita nak kerajaan di pihak kementerian boleh memperluaskan lagi pengetahuan, maksudnya apabila masyarakat dapat kita tak kenal maka tak cinta, Datuk Seri. Betul. Bila kita kenal, kita belajar sign language, baru kita lebih menghargai. Itu mungkin salah satu cara, sebab di negara-negara maju salah satu cara mereka menghargai adalah menyediakan infrastruktur untuk OKU dan sebagainya, peluang pekerjaan seperti yang apa yang dilakukan oleh kementerian. Tapi di peringkat masyarakat, rakyat itu sendiri, mereka juga ada knowledge ataupun skill seperti kemahiran menggunakan sign language. Satu pandangan yang baik sebab untuk kita rasa interaksi ni penting. Kurang-kurangnya terima kasih, sama-sama. Kan, there's a sign language that we should learn. I think ini kita boleh juga kita wawarkan di advokasi PSA video pendek tentang bahasa-bahasa mudah ataupun bahasa-bahasa sign language yang boleh kita semua belajar. Jadi dia tak ada barrier antara kita, macam tadi kan, kita rasa macam kita nak ucap terima kasih, kita rasa appreciate dengan apa yang dia laksanakan. Bayangkan kalau Foodpanda driver tu diucapkan terima kasih dalam bahasa dia pun akan rasa lebih dihargai. Lebih rasa dihargai. InsyaAllah ni kalau kita boleh buat bersama,
dengan Astro kita war-warkan lagi sign language ini untuk kita belajar basic communication yang Yang itu kita boleh bincang kemudian tu. Tapi usin dokumen kerajaan kita sudah nampak di stesen-stesen televisyen di parlimen sendiri. Sudah ada jurubahasa isyarat. Itu satu langkah baik-baik. Kita sebenarnya kena berhenti sekejap Datuk Seri. Tapi banyak lagi kita nak bincangkan mengenai apa yang dilaksanakan oleh KPWKM ini berkenaan dengan OKU, pemerkasaan OKU itu sendiri. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Okey, baik. Tadi kami ada bincangkan bersama dengan Menteri KPWKM Datuk Seri Rina Harun berkaitan dengan pencapaian 100 hari KPI kementerian beliau. Dalam masa yang sama juga kita banyak fokus kepada golongan OKU yang perlu diberikan perhatian dengan keadaan yang segera. Dan kami juga bersama dengan Ahli Parlimen Batu Kawan iaitu Kasturi Pato, Saudari Kasturi Pato ataupun YB Kasturi Pato yang berada di sini. Selamat pagi YB. Selamat pagi. YB, mungkin pertama sekali selepas mendengar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Rina Harun, mungkin ada respon daripada YB sendiri berkaitan dengan perkara-perkara yang telah pun diperkatakan oleh YB Rina? Baik, terima kasih pada pihak Astro Awani di atas jemputan. Sedikit ulasan mengenai pencapaian 100 hari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tetapi menyentuh isu OKU. Saya rasa kalau dikatakan standard ataupun tahap untuk pencapaian 100 hari ini, kalau target dia 2,000 OKU untuk mendaftar dalam My Daftar OKU itu, pada pandangan saya satu bilangan yang agak rendah yang ditetapkan oleh kementerian. Kementerian bukan NGO. Jadi bila ada lebih ramai OKU yang mendaftar, pula dia kata ramai sangat, kami tak jangka pun. Tetapi sasaran dia diletakkan sangat rendah, 2,000. Itu pertama. So pada pandangan saya kementerian harus berfikir jauh ke hadapan, bukan 100 hari sahaja. Dan YB Rina Harun, pencapaian ini bukan sekadar 100 hari. YB Rina Harun pernah menjadi menteri bawah Pakatan Harapan, menjadi menteri kembali bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menteri kembali di bawah
Datuk Seri Ismail Sabri. Namun demikian, saya ada dengar ulasan daripada YB Rina Harun. Beliau mengatakan ada 4 kementerian yang telah mengambil pekerja ataupun pejabat awam OKU. Tetapi daripada 27 kementerian, 4 kementerian sahaja yang mengambil kaki tangan OKU adalah satu kegagalan. Ini hanya 14% lebih sahaja dan bukan sesuatu yang boleh dibanggakan kerana ini adalah saranan daripada pihak Pakatan Harapan dulu. Saya ada dengar Datuk Seri Wan Azizah pernah mengumumkan sasaran adalah sekurang-kurangnya 1% dalam semua kementerian. So hari ini ada 4 sahaja. Kementerian yang lain, 23 kementerian yang lain bila lagi nak mengambil penjawat awam OKU. Pada masa yang sama, saya rasa ada kurang pendedahan bantuan OKU bagi golongan yang duduk luar bandar ataupun di kawasan-kawasan yang sangat kawasan pedalaman. Adakah mereka tahu bantuan-bantuan ini ada? Dan saya rasa My Daftar OKU ni memang ada kebaikannya kalau boleh mencantas kerenah birokrasi. Tetapi dengan kad tersebut dan 32 bantuan mengikut apa yang YB Rina kata, kadang-kadang nak dapat bantuan daripada JKM sendiri pun pemegang kad OKU tak tahu macam mana. Dia dah dapat kad dia tapi dia tak tahu macam mana nak mohon untuk bantuan tu. So takkanlah sekadar daftar sahaja dapatkan e-kad atau kad fizikal, tetapi bantuan seterusnya mereka tidak diberi maklumat lanjut. Dan banyak kali pusat khidmat kami sering dilawat oleh rakan-rakan OKU yang bertanyakan bagaimana ada tak bantuan di luar sana, saya pun tak tahu. Jadi saya rasa kurang pengagihan maklumat pihak kementerian dan rasa ada ruang untuk pembaikan di sana. Pada masa yang sama saya juga ingin cek yang skuad wanita anti jenayah ni, berapa ramai wanita OKU yang menjadi ahli dalam skuad wanita anti jenayah skuad wajah. Yang skuad wajah ni bukan perkara baru, sejak 2014 atau sebelumnya pun dah ada. So ini bukan satu pelancaran program yang baru. YB Kasturi Pato, terima kasih atas respon tersebut. Saya rasa macam duduk dalam parlimen pula. Tapi saya pasti ada beberapa persoalan di situ. Saya pasti nanti yang lain Datuk Seri Rina boleh jawab di parlimen ataupun bertulis nanti. Okay. Cumanya Datuk Seri respon sedikit kepada... Boleh. Terima kasih kepada sahabat saya YB saudari Kasturi. Tadi yang tentang My Daftar OKU, betul, kita tetapkan 2,000. Tetapi pencapaian kita sekarang dah ada lebih daripada 6,000 orang yang telah pun mendaftar dan kita ada lagi 11,646 yang sedang disantuni. Ya, jadi dia KPI itu KPI, tapi yang sasaran sebenarnya yang kita buat itu lebih daripada itu. Ya, kalau 2,000 kita dah ada dekat 11,000 tambah 6,000 dah hampir 17,000 orang. Dan dalam masa yang sama saya setuju sangat apa yang saudari Kasturi sebut, dia bukan setakat 100 hari je. Tak. Ya, ini adalah untuk perancangan masa yang akan datang. Dia, macam saya katakan tadi, it's not about the 100 days. Ini adalah impak yang kita nak berikan kepada seluruh rakyat Malaysia dan sebagainya. Dan saya hargai juga saudari Kasturi tadi pun tanya lepas daftar tak dapat kebantuan seterusnya. Ini pun saya nak maklumkan juga. Tak semestinya penerima bantuan kad OKU ini adalah penerima bantuan JKM. Yang ini kita nak kena betulkan. Ya, kalau tidak sebab penerima kad OKU ini dia ada daripada golongan yang bekerja, T20, siapa sahaja mereka. Ya, mereka juga ada yang kalangan profesor, mereka ada juga kalangan doktor, jutawan dan sebagainya. Ya, jadi mereka ini bukan semestinya pemegang kad OKU ini adalah penerima bantuan JKM. Okay. Yang tu nak kena betul. Okay. Ya, seterusnya saya nak sentuh juga sikit pasal skop wajah ni, banyak sekali kata ni bukan program yang lama. Saya nak tanya juga apa nama program, sebab disebut je kerana program dah lama 2015. Saya tertanya-tanya juga, saya nak tanya apa nama program yang dibuat daripada 2014. Okey. Kan? Datuk Seri, ringkas saja soal saja ni. Adakah pihak kementerian boleh mewujudkan kerjasama strategi ataupun mendapatkan pandangan pihak lain seperti pihak pembangkang dalam sili berurus? Ya, saya akan panggil terutama daripada golongan-golongan MP wanita lah. Kita akan aturkan supaya dapat mendapatkan pandangan juga bagaimana kita dalam hal ini, terutama dalam hal OKU, saya kira kita perlu untuk mengenepikan dari segi pandangan politik. Yang penting
rakyat yang kita utamakan. Tak kira sama ada pembangkang atau kerajaan, bila kita bersuara di parlimen, kita sebut rakyat ni utamakan, rakyat yang paling penting. Hakikat realitinya, adakah rakyat yang kita utamakan? Betul. Baik, terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri Rina Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga terima kasih YB, Yang berhormat YB Kasturi Pato di atas perkongsian dan juga maklumat. Minta maaf sangat, itu saja waktu yang kita ada buat kali ini. Nanti kita akan insya-Allah ada kesempatan kita susun atur lagi untuk Boleh lagi, tak ada masalah. pertemuan yang akan datang, feedback akan datang, macam mana kita buat nanti. Tapi apa pun terima kasih banyak Datuk Seri sudi meluangkan masa hadir ke studio kami di Awani Pagi ini. Dan sekian saja Awani Pagi. Saya Hafiz Zaman. Saya Hakim Rahman, jumpa lagi. Thank you so much Datuk Seri. Thank you.